Selamat pagi. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah seperti yang dijangkakan kita masih lagi akan berbincang tentang topik yang menjadi perbincangan sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia, apalagi kalau bukan tentang PRU 15. Dan kita ada dua tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Topik yang kita pilih ialah PRU 15, meraih demokrasi dengan kesedaran pengundi. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Encik Mujibu Abdul Muiz yang merupakan pensyarah kanan Sains Politik di Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Jadi Mujibu, apa khabar? Baik tu. Wah, sehat malam ni? Sehat. Paling panas sekarang ini di banyak stesen TV yang menggunakan khidmat Mujibu mendapat komen dan sebagainya. Jadi tahniah sebenarnya daripada saya, ya Mujibu. Masih tu. Tapi teruslah kekal bersama kami, beri sokongan kepada Bernama TV. Dan kita juga mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula pada yang berbahagia, Encik Fazil Saleh, maafkan saya, yang merupakan Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia. Jadi Fazril, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Tadi saya tak nampak sebutan nama tu Fazril Saleh sebenarnya, ya. Jadi maaf kalau salah sebut tadi. Dan kepada anda, macam saya katakan, ini merupakan topik yang menjadi perbincangan di kalangan rakyat Malaysia sekarang ini, terutamanya berkaitan dengan PRU 15, dan ianya juga dikaitkan dengan pilihan raya di peringkat Dewan Undangan Negeri. Dan sudah ada pun keputusan-keputusan yang mungkin dijangkakan lebih awal dan ada negeri-negeri yang dikatakan tidak akan meneruskan pilihan raya untuk peringkat Dewan Undangan Negeri untuk diadakan serentak dengan PRU yang ke-15 ini. Dan ini juga menimbulkan pelbagai pandangan dan juga pendapat yang cukup menarik. Dan kepada anda yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baik, kita ingin mulakan dulu tentang isu ini bersama dengan Tuan Mujibu. Ini sesuatu yang menarik lah. Kita dapat melihat pelbagai komen dan juga analisis yang dilakukan oleh pelbagai pihak, termasuklah penganalisis politik sendiri yang melihat bahawa PRU 15 ini dikatakan sebagai ibu segala pilihan raya umum yang mungkin akan dijadikan sebagai satu panduan yang cukup berguna di masa-masa yang akan datang. Tetapi pandangan pribadi daripada Mujibu sendiri, bila kita bercakap tentang kesedaran ataupun kesedaran pengundi itu sendiri dalam PRU yang akan datang ini, apakah anda melihat akan ada peningkatan jika dibandingkan dengan PRU 14 sebagai satu bandingan? Baik, Masih tu. Ini barangkali satu rhetorical question lah. Dua persoalan, apakah PRU 15 ini akan menjadi mother of all election, sedangkan konotasi itu telah digunakan pada PRU sebelumnya lah. PRU 12 pun kita dengar, 13 pun kita dengar, 14 lagi lah kita dengar kan. Dan yang barangkali menjadi perhatian umum pada PRU ke-15 ini adalah bagaimana pilihan raya itu dilakukan dalam keadaan semua orang tidak bersedia. Dan sudah tentulah yang paling mahu diperhatikan adalah bagaimana kita melihat selepas kita melaksanakan undi 18 dan juga menguatkuasakan automatic voters registration, pendaftaran pengundi secara automatik itu yang secara umumnya telah membesarkan saiz pengundi itu daripada 14 juta sampai ke 21 juta. Sekitar 6 juta peningkatan, dan sudah tentulah 6 juta itu disumbang oleh pengundi yang 18 tahun ke 40 lah, kita kata begitu, ya. Sebab yang banyak menyumbang di angka 6 juta itu adalah mereka yang sebenarnya tidak berdaftar pada satu ketika itu, dan pada kali ini mereka secara automatik terdaftar lah. Jadi ini barangkali mengapa kita perlu tengok itu, kerana kita sudah melihat litmus testnya di Johor, dan sudah tentulah keputusannya agak mengecewakan. Bagaimana kita lihat Johor tu peningkatan pengundi daripada 1.7 juta menjadi pada 2.5 juta. Jelas
pertambahan pengundi sekitar 800,000 tu, pengundi mudanya tu tak turun banyak daripada 1.4 yang mengundi di Johor tu, ya, dalam 54% keluar mengundi. Yang muda ni tak banyak keluar mengundi. Ya, pada ketika itu kita kena bagi diskaun lah, sebab beberapa faktor, antaranya orang muda pada ketika itu dia tak sedar lagi, rupanya dia dah boleh mengundi dah. Kan? Kedua, sudah tentulah pandemik COVID-19, dan ketiga mungkin faktor-faktor yang berkait rapat dengan masalah anak-anak muda di Johor tu yang banyak bekerja di Singapura. Undi mereka tu tidak dapat pulang ke Malaysia disebabkan masalah teknikal dan sebagainya. Jadi ini barangkali adalah satu faktor yang kita mahu lihat. Kenapa? Kerana setelah kita memberi makna dan meraihkan demokrasi dengan pembesaran ruang dan juga partisipasi politik, dengan memperkasakan hak sivil golongan muda kita ini, apakah kita akan benar-benar memberi makna kepada itu? Kerana memperoleh sesuatu itu mudah, tapi mengisi dan memberi makna kepada itu agak sukar. Jadi ini mungkin agak menarik. Pandangan peribadi, kita harus melihat ini, dan kalau boleh, setelah apa yang kita belajar daripada Johor, patut dijadikan angkubah bagi merangka apa juga tindakan bagi menambah baik perjalanan dan proses pilihan raya pada masa hadapan. Saya juga nak dapat pandangan sebentar lagi tentang kesedaran pengundi-pengundi muda. Ini pun satu isu yang cukup penting, Fazril. Tapi sebelum itu, saya juga nak dapat pandangan Mujibu secara terbuka sebenarnya. Kita tahu bahawa memanglah matlamat PRU 15 ini ialah untuk diadakan secara serentak dengan pemilihan di Dewan Undangan Negeri di seluruh negeri di negara kita ini, yang belum lagi mengadakan pemilihan Dewan Undangan Negeri itu sendiri. Tetapi sudah pun ada negeri-negeri yang sudah pun mengeluarkan kenyataan bahawa mereka tidak akan mengadakan pilihan raya untuk Dewan Undangan Negeri ini serentak dengan PRU yang ke-15. Antaranya ialah Kelantan, Terengganu, Kedah dan Selangor sendiri telah pun membuat keputusan yang dikatakan cukup positif. Apa kesan ataupun impak sebenarnya apabila perkara ini berlaku? Ya, ini satu perkara yang barangkali boleh dilihat daripada dua pihak. Satu, pengundi itu sendiri, kerana ini barangkali akan menjadi satu presiden case pada mereka yang tak pernah mengundi secara berbeza. Sudah tentulah kalau kita bercakap tentang strategi parti politik itu sendiri, barangkali akan ada penumpuan yang lebih khusus, kerana apabila berlaku pilihan raya secara terpisah di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan, maka strategi yang digambling itu sudah tentu akan berbeza. Dan inilah yang barangkali menyedihkan bagi kita, mengenang kepada mereka yang bertugas pada pilihan raya, yang pada ketika ini mungkin terpaksa mengorbankan kerja hakiki mereka untuk PRU ke-15 dan juga sudah tentulah untuk PRN di negeri masing-masing. Ya, tapi walau bagaimanapun kita harus menghormati, kerana ini dibenarkan di peringkat perundangan, kerana mandat bagi setiap negeri-negeri yang disebutkan oleh Datuk tadi itu memang masih lagi berlangsung, dan keputusan untuk membubarkan DUN itu jelas berada di dalam hemat dan pertimbangan Tuanku Sultan di negeri masing-masing. Maka kalau itu tidak diterima, maka itulah keputusannya. Cuma bagi saya mungkin yang menarik untuk diperhatikan ini adalah bagaimana setiap parti politik nanti akan menyusun strategi, kerana jelas apa yang kita saksikan di dalam PRN di Melaka, di Johor, di Sabah, di Sarawak itu jelas berbeza dengan pendekatan yang bakal digunakan PRU, kerana set dan mentaliti yang akan diberikan oleh setiap pemain politik itu akan berbeza. Mereka akan menekan psikologi pengundi dari perspektif untuk mengekalkan kerajaan negeri dan juga membentuk satu kerajaan baik di peringkat pusat ataupun di peringkat negeri itu sendiri. Okey, kita bercakap tentang kesedaran pengundi dan golongan muda. Sebenarnya Fazril, seperti apa yang disebut oleh saudara Mujibu sebentar tadi, merupakan antara golongan yang cukup penting sebenarnya untuk memberikan kesan ataupun impak kepada PRU 15. Sebenarnya ada lebih kurang 7 juta pengundi muda sebenarnya yang akan turun mengundi, yang kita harapkanlah, tetapi kita tahu bahawa jumlah itu mungkin tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Tetapi pada pandangan Fazril sendiri yang banyak terlibat sebagai ketua penerangan Majlis Belia Malaysia sendiri, apakah anak-anak muda kita sebenarnya sudah pun faham tentang senario politik semasa, faham tentang apa yang perlu mereka sumbangkan dalam suasana politik yang ada sekarang ini? Saya mulakan dulu bicara ini dengan 3
pemerhatian kami. So ada beberapa perubahan signifikan yang berlaku hari ini, mungkin dulu berbeza dengan apa yang berlaku mutakhir ini. Pertama adalah soal dalam politik semasa di dalam negara sudah berlaku semacam dinamika. Maksudnya ada keseimbangan itu. Tidak ada lagi satu entiti yang menguasai ataupun dominan, sehingga menyebabkan kita melihat dinamika itu ada kebaikan dan mungkin ada keburukannya. Jadi atas sebab itu maka sudah ada satu fenomena baru dan mindsetting baru dalam kalangan para pengundi, termasuk orang muda. Yang kedua adalah fenomena kebangkitan ataupun munculnya gerakan-gerakan semacam masyarakat sivil datang untuk terlibat sama dalam proses politik. Jadi tidak lagi rakyat jadi orang pasif yang hanya menanti antara pertembungan parti-parti yang menentukan, dan kita hanya pasif untuk pangkah yang mana yang kita nak. Dan ini juga membawa kepada satu lagi fenomena di mana tidak hanya pendokong dan penyokong parti politik saja yang berperanan. Kita ada pengundi atas pagar, ada pengundi yang melihat kepentingan mereka, ada kelompok-kelompok yang segmen-segmen dalam populasi rakyat Malaysia ni yang akan menjadi sebahagian daripada orang yang tidak mudah untuk terikut-ikut dan memberikan demand, memberikan tekanan semacam itu. Yang ketiga, saya nampak ada aspek dari sudut kepercayaan. Walaupun kita ada defisit kepercayaan terhadap pemimpin politik khasnya, tapi menariknya fenomena terkini ini semacam ada peningkatan kepercayaan terhadap institusi seperti SPR. Dulu kita boleh tengok ada parti-parti yang memang tak nak undi pos. Tapi hari ini itulah kelompok-kelompok yang mendesak supaya undi pos dilakukan. Ya. Dan fenomena ini saya ingat satu benda yang boleh memberikan setting baru kepada landscape politik negara. Berbalik kepada orang muda, tak dinafikan ramai yang masih belum sedar. Rupanya mereka ni ada dalam daftar pemilih. Kerana itu apa yang kita usahakan sekarang ni adalah untuk memberi kesedaran, minta untuk orang muda khasnya yang setelah daripada pendaftaran pemilih secara automatik itu dilaksanakan, untuk melakukan semakan. Itu perkara utama dulu, semak dulu daftar pemilihnya. Sebab dalam minda mereka itu tidak ada langsung setting macam mana nak mengundi ya. Paling tidak kalau kita dulu kita yang pergi mendaftar. Kan? Jadi ada kesediaan itu, ada pembacaan, ada kesedaran apa nak buat, apa step yang seterusnya. Tapi ini sudah sedikit berbeza. Saya nak bagi satu fakta daripada Indeks Belia 2019. Ini dilakukan oleh IRIS di bawah agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan. 2019 mereka meletakkan ada 12 domain yang dijadikan disebut sebagai pemboleh ubah untuk dibuat kajian terhadap kesejahteraan dan kelestarian kehidupan belia. Khasnya umur 15 sampai 30 tahun. Menariknya dalam 12 domain tu ada satu domain yang paling corot dari segi dia punya skor dan sangat tidak memuaskan, iaitu domain literasi politik. Ini menunjukkan sebenarnya semacam ada pelecehan gitu ya, macam ketidaksedaran ya. Tapi dalam masa yang sama media sosial memainkan peranan. Saya fikir kita cuma perlu mengukuhkan aspek kesedaran, berikan satu bentuk move, jadi mover. Kerana pastinya generasi yang baharu ini adalah generasi yang sangat savvy dengan izin, sangat akrab dengan peranti-peranti, dan itu akan memainkan peranan penting dalam menggerakkan kesedaran mereka. Satu part lagi tu, saya nak sebutkan tentang kesedaran dan tanggungjawab dan keupayaan melakukan tanggungjawab. Kalau pilihan raya, saya harap tidak berlaku macam pilihan raya lepas buat hari Rabu. Harap tak berlaku tahun ni. Ya, jadi harap buat hari cuti lah. Untuk orang muda, kebanyakan kita memang merantau. Semacam dulu kita dari kampung datang belajar, contoh ya. Jadi mahasiswa yang sudah boleh mengundi hari ni atau bekerja di perantauan ya. Jadi kita tidak ada kecenderungan untuk menukar tempat kita mengundi. Maksudnya masih lagi dikekalkan tempat kita mengundi di kampung. Apatah lagi bila automatik kan ni. Mengambil kira alamat yang memang sudah didaftarkan sebelumnya. Jadi atas sebab yang demikian, itu saya sebut, kalau sedar tentang tanggungjawab tapi tidak punya keupayaan,
nanti nak balik mengundi macam mana? Perlu kenderaan, ada kos, ada apa lagi. Ini juga harus difikirkan. Bagaimana kalau tidak kerajaan, tapi juga kita sebagai masyarakat sivil dan rakyat yang sedar tentang perlunya kita membantu generasi muda untuk menunaikan tanggungjawabnya. Macam mana kita boleh buat tampungan terhadap tambang untuk balik pulang mengundi. Tapi jangan dibuat oleh parti politik, nanti katanya apa rasuah pula. Jadi macam mana masyarakat sivil buat, itu saya nak sebut tadi. Antara dua, sedar akan tanggungjawab kita nak menunaikan, keupayaan menunaikan tanggungjawab itu. Betul. Saya tertarik hati bila Fazril sebut tentang literasi politik di kalangan generasi muda, golongan muda, terutamanya mereka yang mungkin sudah boleh mengundi apabila undi 18 itu diluluskan. Pandangan Mujibur sendiri, apakah ini juga akan memberikan satu gambaran yang jauh lebih menarik sebenarnya dalam PRU ke-15 ini, dan sekaligus juga merupakan satu cabaran yang semakin hebat sebenarnya kepada parti-parti politik? Ya, ini masalah dia yang saya lihat bahawa literasi politik itu ukurannya apa, angkubahnya di mana, kan? Kerana kalau kita melihat literasi politik itu secara umum, saya rasa anak muda sedar dan cakna tentang politik, tetapi kecaknaan dan kesedaran itu barangkali tidak sampai ke tahap kepada menyedari politik itu secara mendalam. Hanya barangkali mengenali politik itu berdasarkan persepsi dan juga seperti mana yang Saudara Fazil sebutkan tadi, melalui peranti-peranti dan aplikasi-aplikasi terutamanya yang dibangunkan menerusi diskusi di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau masa di Johor dulu, kita bertanya kepada pengundi muda, apakah sedar bahawa mengundi ini adalah satu kesedaran sivik dan juga satu tanggungjawab warga negara yang paling penting. Dia kata sedar, tapi concern dia adalah dia sendiri tidak tahu memilih, dan lebih yang paling dirisaukan ketika melangkah ke pusat pengundian itu adalah nak pangkah tu macam mana. Maknanya kesedaran itu sampai ke tahap yang kita kata terlampau asas lah. Jadi bila kita perhatikan yang silap kita tentang undi 18 dan automatic voters registration ini, kita memberikan hak itu tanpa memberikan keupayaan yang sebenar kepada mereka itu supaya memahami. Ya, seumpama macam kita beri mereka lesen untuk memandu kereta, tapi tidak memahami konsep bahawa di jalan raya itu ada peraturan, konsep kereta ini adalah untuk membawa kita point A dan menjadikan persekitaran itu selamat, dan kita sebagai yang mengendarai kenderaan itu adalah bertanggungjawab sepenuhnya pada itu. Nah, ini yang barangkali tidak wujud pada ketika di Johor. Dan kita melihat juga dalam kerangka umum, anak muda ni kalau kita nak kata dia tak cakna politik itu another rhetorical question bagi saya. Satu yang pada pandangan saya adalah tidak benar. Tetapi yang perlu diisi dalam konteks literasi politik ini adalah memberikan mereka kesedaran yang mampu untuk dihidupkan, ya, bukan sekadar membolehkan mereka sedar bahawa ini adalah tanggungjawab, dan yang paling penting adalah mengetahui bahawa fungsi-fungsi sebenar yang berlaku dengan mengundi itu, ya, memilih kerajaan yang dipilih itu dua. Sebab kalau kita berkata tentang mengundi, ya, mungkin dia kata macam mengundi ketua kelas. Sedangkan pilihan raya ini adalah satu yang terkait, sebab kita mengundi wakil rakyat. Nanti dia tanya, bila kita undi wakil rakyat, yang menteri-menteri ni kita tak undi macam mana? Dia tak faham yang itu. Jadi ini barangkali sebab apa yang diperhatikan, salah satu faktornya adalah pendidikan formal kita itu tidak menekankan elemen sebegini. Ya. Kita pun tidak bolehlah menyalahkan institusi sekolah kerana undi 18 ini baru saja dilaksanakan. Tetapi pendekatan yang tidak formal ini juga perlu berlaku. Bagaimana kita bercakap tentang perubahan generasi, ya, sedangkan pemain politik itu sendiri tidak berubah, dan mereka yang muda ini melihat politik itu sentiasa dalam sisi yang negatif. Ya, orang tua lawan sama-sama sendiri, berebut kuasa, tidak ada hala tuju. Ya, dan mereka juga semakin hari merasa semakin terpinggir dengan tindakan-tindakan pemimpin yang merasakan dasar-dasar ini tidak memberi apa pun pada mereka. Jadi ini yang barangkali membuatkan mereka jauh, dan akhirnya apabila mereka itu diberikan keupayaan mengundi itu, maka literasi politik yang begitu sedikit dan dipengaruhi oleh persekitaran ibu bapa, kawan-kawan, ya kan. Jadi
pilihan politik dia itu dia jadi macam cacar marba, dan akhirnya kita tidak memberikan makna yang sebenar dalam memberikan mereka hak dan mengupayakan hak sivil mereka untuk mengundi tanpa memberi makna yang sebenar. Jadi mereka tidak boleh memahami, apatah lagi untuk meraihkan hak itu sebagai warga negara yang berdaulat. Okey, saya nak sambung lagi nanti tentang isu ini, dan saya juga nak bertanya kepada Fazril. Tapi sebelum itu, Fazril, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini, Alfiq dari Kedah. Sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Alfiq. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dengar? Boleh, silakan. Okey, baik. Okey, pertamanya saya ingin terima kasih kepada Datuk Syarkawi atas peluang yang diberikan. Ya. Saya ingin memberikan satu pandangan dan juga soalan kemudiannya kepada Saudara Mujibur Mois, kita punya panelis pada malam ini. Silakan. Yang pertamanya, saya melihat bahawasanya dari segi pembacaan politik mungkin ada kemungkinan pasca PRU15 ini ada perbincangan daripada kalangan parti-parti politik untuk membentuk sebuah kerajaan. Sebab berdasarkan perkembangan semasa, iaitu PAS bersama Perikatan Nasional dan UMNO bergerak solo, maka saya ingin bertanya, adakah akan berlaku satu penjajaran politik ataupun efek kepada kerusi-kerusi di Dewan Rakyat pasca PRU15 dengan perkembangan politik dan juga kita katakan pertandingan lebih daripada dua penjuru ni lah. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih banyak-banyak Afiq dari Kedah. Satu lagi persoalan yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya. Tak apa, kita akan dapatkan jawapan sebentar lagi daripada Mujibur. Apapun, kita berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang sedang bersama kami di ruang bicara ini, anda juga gunakanlah kesempatan ini sekiranya ada persoalan-persoalan yang ingin anda kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada di studio ruang bicara bersama dengan saya. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang PRU15, meraih demokrasi dengan kesedaran pengundi, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu, Tuan Mujibur Abdul Muiz dan juga Saudara Fazril Saleh yang berada di studio bersama dengan saya. Baik, dua panggilan difahamkan kepada saya ada di talian sekarang ini. Kita ambil dulu Ramza dari Kelantan. Assalamualaikum, Ramza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Minta maaf, saya ingin bertanya kepada kedua ahli panel. Adakah kedua ahli panel betul setuju bahawa UMNO nak bergerak solo tanpa memintai tanpa patutnya bersatu dan PAS? Okey. Saya berpunya bahawa UMNO dengan PAS dan bersatu mesti dua kakak. Apa pendapat kedua panel? Bisa tolong jawab saya. Okey. Boleh? InsyaAllah. Okey, terima kasih. Ramza. Kita ambil satu lagi panggilan. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Tuan Sekretari dengan ahli panel. Ya. Okey, soalan saya ini nak lipat pengundi lah. Saya tengok pengundi yang kalau di luar bandar ada pengalaman, banyakkan kalau orang luar bandar ada orang akan mengundi parti pemerintah. Okey. Dan berlainan pula dengan bandar, dia orang akan mengundi parti halal kiri. Bolehlah ahli panel ulat dalam ini ya. Sebab kalau kita tengok ni semenjak daripada merdeka hingga sekarang halal kiri tu sama. Minta ahli panel ulas dalam ni. Terima kasih dalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Wow, banyak betul persoalannya perlu kita jawab sebenarnya. Tapi sebelum itu, sebelum saya serahkan kepada Mujibur untuk menjawab persoalan-persoalan yang bersifat politik ini, dan saya tahu apa ni Fazril juga nanti boleh berkongsi pandangan dan juga pendapat ya. Saya nak tanya tentang apa yang perlu dilakukan oleh parti politik yang mungkin selepas ini akan mula berkempen. Malah sekarang pun dah mula sebenarnya kempen-kempen daripada parti-parti politik. Tetapi kita faham seperti apa yang Mujibur sebut, bahawa pendekatan anak muda sekarang ini berbeza sebenarnya. Mereka begitu dekat dengan media sosial. Tetapi yang membimbangkan kita ialah bagaimana mereka harus menyesuaikan pemikiran mereka, realiti kehidupan mereka dengan suasana yang ada ketika ini. Mungkin ramai yang anak muda ini
memilih parti itu berlandaskan daripada kawan-kawan. Kalau kawan kata you pilih parti inilah, parti ini bagus, dia kata okeylah, tanpa membuat keputusan tersendiri. Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh anak muda sebenarnya? Satu, saya nak sebutkan bahawa memilih adalah hak masing-masing. Bagaimana saja kita memilih, masing-masing punya pilihan sendiri, bagaimanapun cara pertimbangan, kaedah mereka memilih. Jadi memilih saja adalah satu kemuliaan yang diberikan. Maksudnya ia adalah satu hak, memang hak, dan dia satu tanggungjawab juga untuk kita melunaskan hak kita itu. Itu perkara pertama. Sebab itu kalau dapat kita optimis dengan generasi muda, janganlah kita terlalu meletakkan kalau orang muda tak matang, orang muda tak bagus, orang muda tak boleh berfikir dengan rasional, orang muda terikut-ikut. Kerana semua ini sebenarnya terkait dengan bagaimana kita mematangkan. Ia adalah satu proses. Tambah pula dia datang dalam masa yang saya fikir timely, masa yang sangat sesuai. Kerana pergolakan dinamika politik dalam negara ini semacam kadang-kadang meresahkan kita, menjadikan sebahagian daripada kita rasa muak, tapi dalam masa sama inilah prosesnya. Orang muda diberi ruang untuk melaksanakan hak sivil mereka. Orang muda juga diberi ruang untuk melihat ke depan apakah ini PRU selekor akhir bagi generasi lama. Dan kalau bercakap tentang orang muda, ini dah berapa lapis ni kita tertinggal. Kerana generasi lama yang menguasai, mendominasi politik di Malaysia ni sejak dia orang muda. Sejak mereka muda. Tapi hari ini kita ni tak dapat tempat lagi. Kalau kami dalam belia sebagai contoh, bila Akta Pertubuhan dan Pembangunan Belia dipinda pada 2019 untuk menurunkan had umur belia kepada 30 tahun, daripada 15 ke 40 kepada 15 ke 30 tahun. Pada saat itu antara persoalan yang bermain di minda aktivis belia ni adalah bagaimana dengan kami dan posisi kami dalam kami menyumbang kepada negara, khasnya dalam konteks tampuk pemerintahan negara. Orang lama masih lagi di atas, tiba-tiba suruh kami keluar daripada belia, tidak beri peluang pula kan untuk posisi untuk itu. Jadi saya boleh sebutkan bahawasanya ini adalah proses mematangkan. Kita perlu bereksperimentasi dengan orang muda, tapi kena lalui. Orang muda apa saja cara dan kaedah yang kita buat, itu adalah hak anda. Dan bila kata memilih, maka kita boleh sama ada A atau B, C atau D. Kan, jangan kata kalau kita pilih A, B tak betul. Dan menariknya hari ni, kita sebut tentang media. Datuk Syarkawi duduk dalam media lama, kan. Dan kita tengok macam mana proses dinamika politik ini memberikan keuntungan kepada media. Memberikan kita sebagai suatu posisi media lebih terhormat. Kita tidak lagi dikuasai, dalam media arus perdana tidak lagi dikempenkan berat sebelah, memportray image yang tidak baik ataupun image yang berat sebelah kepada parti yang lawan, ya. Jadi saya fikir dan dalam masa yang sama media baharu main peranan. Media baharu sangat dominan. Kerana itu kalau kita bertanya tentang orang muda dan politik semasa, ini adalah selekor terakhir. Baik, saya tahu Mujibu perlu menjawab persoalan-persoalan yang dibakikan oleh pemanggil-pemanggil kita. Tapi sebelum itu, Mujibu, saya nak petik, nak kaitkan dengan apa yang disebut oleh Fazril nanti tentang kempen PRU kali ini. Kita boleh mencangkakan bahawa format media sosial itu akan digunakan dengan seluas-luasnya oleh parti-parti politik. Kerana inilah satu cara sebenarnya untuk menarik sokongan daripada pengundi-pengundi muda ini. Tetapi yang membimbangkan kita ialah tentang apa yang akan dimainkan nanti dalam media sosial melalui kempen-kempen yang akan dipelbagaikan itu. Apakah itu akan mempengaruhi, dan kadang-kadang mungkin juga anak-anak muda, generasi muda nanti akan membuat keputusan-keputusan yang tidak sewajarnya, memilih calon yang tak sepatutnya dan sebagainya. Ya, kita tidak nafikan bahawa media memain peranan yang besar. Ya, inilah satu ejen yang sangat berpengaruh dalam membentuk dan mempengaruhi pemikiran, apatah lagi dalam konteks pilihan raya, dan begitu juga dalam politik, ya. Ramai yang mengaitkan fourth estate of the government itu sebenarnya adalah media, ya. Dan sudah tentu bila kita bercakap dengan media, apatah lagi dengan perubahan dan ledakan maklumat dan perkembangan teknologi yang terlampau pesat, ya, dia menjadikan gap
dan ruang bersuara itu menjadi rapat, dan penyaluran maklumat itu tidak lagi menjadi sahala, kerana apa juga maklumat yang datang daripada mana-mana bentuk media dan daripada pihak mana pun dia boleh dialkalikan dan boleh dineutralkan, ataupun dalam bahasa mudah dia boleh diseimbangkan. Dan yang paling penting, bagaimana maklumat itu boleh disampaikan dengan berkesan. Dan kalau kita bercakap maklumat yang berkesan dalam konteks orang muda, sudah tentulah gayanya itu kena orang muda lah. Ya, saya masih ingat ketika 1999, ya, ketika itu media sosial ni masih lagi tidak ni, tetapi blog itu menjadi media pada itu. Dan yang saya masih ingat lagi statement pada ketika itu, katanya kita kalah di kursi-kursi Melayu pada ketika itu, walaupun Barisan Nasional menang di pilihan raya itu dengan masih majoriti 2/3, kerana gagal menguasai perbincangan dan wacana di dalam blog, dan mereka buat blog. Tapi kita tengok trend dia bila dia ikut blog, kan, dia still tidak boleh menguasai itu, dan kita tengok pembangkang sudah membina momentum. Dan bila kita kaji, sebenarnya adalah bagaimana bahan itu diolah supaya sesuai dengan pemikiran generasi pada ketika itu. Jadi keseimbangan itu, kerana apa yang diperhatikan, Barisan Nasional UMNO pada ketika itu masih menggunakan template yang sama, ya, masih lagi percaya pada mekanisme media bertemu muka ataupun pengawalan media itu, dan segala, di mana cabaran sebenar adalah bagaimana mengumumkan fakta mereka yang kebanyakannya boleh dialkali dan boleh diseimbangkan oleh pembangkang dengan baik pada ketika itu. Dan inilah yang menjadi kelemahan dan akhirnya membawa kita pada 2018, ya, di mana Barisan Nasional sampai sekarang pun mereka percaya kalah kerana perang persepsi. Sedangkan bagi saya bukan persepsi sebenarnya, tapi bagaimana you mengalkalikan fakta yang ada, yang macam contoh kalau 1MDB, bagaimana you nak bentangkan fakta, ya, bagaimana you nak mempertahankan fakta itu. Ini dan ini sudah dibaiki pada hari ini. Kalau kita tengok bagaimana Barisan Nasional sendiri sudah semakin bijak untuk mengolah fakta mereka dengan disesuaikan dengan keadaan semasa, dan yang paling penting mereka mengenal pasti ketika mana membuat sesuatu kandungan untuk media, sasarannya siapa. Ini saya rasa satu tindakan yang bijak, dan saya rasa ini akan berkembang dari situ. Soal tentang bagaimana hal ini akan mempengaruhi pengundi itu terpulang kepada pengundi, kerana jelas pengundi pada ketika ini adalah rasional. Katakanlah kalau mereka pun tidak rasional, maka tugas mereka yang membuat kandungan itu untuk menjadikan mereka itu rasional kembali. Kerana perang persepsi adalah perang yang nyata. Ya, dan bagaimana kita mengolah perkara itu dan dengan memahami siapa audien ini, dan bagaimana kita menjadikan konten kita itu lebih mudah dan mampu untuk menghujahkan apa juga fakta yang bukan saja menguatkan hujah kita, tapi boleh mengalkalikan hujah pihak lawan. Itu paling penting dalam politik. Jadi saya rasa untuk berlaku adil dalam hal ini, kita harus memastikan, ya, siapa juga audien kita, terutamanya orang muda, konten kita itu mestilah jujur. Itu yang paling penting, dan kita mesti kemukakan fakta yang boleh diterima akal secara rasional. Kerana anak muda ini bukan saja walaupun mereka tidak ada pengalaman, tetapi saya rasa intelek mereka untuk bersikap rasional tu kita harus hormati. Ya, okey, kita nak jawab soalan-soalan yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini. Afiq tadi menyebut tentang, iyalah, ini pun sesuatu yang dijangkakan juga oleh pemerhati-pemerhati politik, bahawa mungkin tidak akan ada parti-parti politik yang akan mencapai kemenangan yang boleh kita anggap dominan dalam PRU yang ke-15 ini. Dan sudah pastilah kalau ini tidak berlaku, maka satu lagi penjajaran politik akan berlaku. Apakah anda juga merasakan bahawa ianya akan berlaku sebenarnya selepas PRU 15 nanti? Ya, terima kasih. Ini satu soalan yang baik ditanya oleh saudara Afiq dari Kedah tadi. Ada dua persoalan yang barangkali boleh menjawab soalan ini. Satu, kalau peratusan mengundi itu rendah, maka barangkali akan ada parti yang boleh mencapai sekurang-kurangnya 112. Kita ambil di Melaka dan di Johor. Ya, bagaimana peratusan pengundi yang rendah, pengundi-pengundi tradisi ataupun akar umbi di situ memberikan kemenangan mudah. Ya, walaupun sebenarnya di atas kertas macam tak adil, kerana
kita mengira first past the post, maknanya siapa banyak kerusi dia bentuk kerajaan. Tapi kalau kita pergi kepada undi setiap orang, rasa macam yang menang itu sebenarnya tak menang pun, kerana undinya masih lagi tidak memberikan refleksi sebenar di situ. Ini pertama. Tapi dalam konteks PRU 15, kebarangkalian untuk mencapai angka 112 itu dengan menjangkakan bahawa peratusan pengundi itu rendah, barangkali sedikit kurang berbanding di Johor ataupun di Melaka. Kerana kita faham ini adalah satu representasi, macam di Melaka itu kita tahu ini negeri Melayu dan kawasan-kawasan bandarnya itu tidak banyak, ya, dan begitu juga di Johor lah, ya, bagaimana pembahagian kerusi itu nampak very balance. Tapi kita boleh tengok template-nya lebih kurang. Jadi kalau kita pindahkan ke PRU 15, harus diingat pecahan kerusi di setiap negeri itu tidak seimbang, ya, dan sudah tentulah kalau kita melihat trend pilihan raya dahulu, mana-mana kerajaan yang mampu untuk memperoleh majoriti, dia mesti menguasai dua negeri ini, satu Johor, satu Sabah. Kalau kita tengok dua ni pecah, ya, memang boleh jatuh lah macam mana PRU 14, kerana di Sabah ada 25 kerusi. Sudah tentulah mungkin orang tanya kenapa tak di Sarawak. Sarawak ada 31 kerusi parlimen. Tapi kita tengok di Sarawak ini daripada dulu, walaupun dia bersama Barisan Nasional, tapi dia very smart and very tactical. Ya, solong kerajaan pusat boleh memenuhi permintaan mereka tidak masalah bekerjasama. Jadi kalau kita melihat pada trend ini dan mengambil kira bahawa mungkin kita akan mengalami peratusan mengundi yang kurang, ya, disebabkan kita menjangkakan pilihan raya berlaku pada hujung tahun dengan banjir, dengan masa itu mungkin ada peperiksaan dengan universiti baru buka, ya. Kita target pengundi-pengundi yang berada di bandar di Sukan nak balik. Kalau kita bercakap pasal rakan-rakan yang berada di Semenanjung, yang bekerja di Semenanjung balik Sabah Sarawak, itu lagi complicated, kan. Dan yang paling penting adalah keterpecahan undi itu. Jadi kita menjangkakan kalaulah pertandingan ini berlaku, kita katalah 3 penjuru secara mudah, ya, PN, PH dan juga Barisan Nasional, ya, sebab kita tengok mungkin akan ada persejajaran daripada blok Tun Dr. Mahathir, GTA. Katakanlah kita ambil lah kata mereka juga tidak membentuk jajaran. Jadi keterpecahan undi yang paling ketara sudah tentulah di kawasan Melayu. Jadi kalau kita mengambil kira apa yang berlaku di Johor, siapa yang menguasai kerusi Melayu ini dengan undi dan juga strategi buat pilihan raya time ini akan menentukan, ya. Tetapi hakikat dan fakta bahawa kalaulah berjaya juga bentuk kerajaan 1112, ya, apakah tidak akan ada lagi pelompat-lompat parti, walaupun akta lompat parti itu sudah ada. Kita menjangkakan itu mungkin berlaku, kerana agak sukar untuk kita melihat kalau majoriti itu tidak dapat dibentuk dan kerajaan gabungan boleh dibuat, dan katakanlah ada confident and supply agreement di antara pembangkang, maka memang kita mungkin menyaksikan apa yang berlaku di peringkat persekutuan tadi, kerajaan campuran itu berlaku. Cuma persoalan terpenting adalah ini kerajaan yang boleh berjaya kalau ada satu figura yang boleh menyelesaikan semua ini, kerana nak handle semua ini bukan senang, ya. Nanti yang tak puas hati pembahagian, ini nak jadi menteri, ini nak jadi menteri, kalau tidak ada, maka saya rasa agak sukar untuk tercapai kerajaan begini. Tapi secara matematiknya, kalau nak dapat 112, kalau kita jangkakan peratusan mengundi yang kurang, keterpecahan undi Melayu itu kalau harapkan akar undi itu dan UMNO kuat begitu, mungkin boleh ada 112 itu. Okey, kita akan berehat buat seketika dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin lepas ini saya juga nak dapat pandangan Fazril tentang apa yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang. Ini tak ada kaitan dengan anak muda sebenarnya, tetapi dia mengatakan bahawa apakah betul ada seperti apa yang disebut oleh Ridwan, ada perbezaan sebenarnya dari segi pengundi bandar dengan pengundi luar bandar, dari segi pemilihan yang mereka lakukan dalam setiap pilihan raya. Tak tahulah sejauh mana betul ataupun tidak pandangan yang dilontarkan oleh Ridwan. Tetapi apapun kita akan jawab selepas kita berehat dulu buat seketika. Rehat dulu.
Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Tadi saya lontarkan persoalan yang menarik Fazril, yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang. Apakah sebenarnya ada perbezaan dari segi pemilihan ataupun sikap pengundi itu sendiri jika mereka berada di bandar dibandingkan dengan rakan-rakan di luar bandar itu sendiri? Kalau mengikut kepada pattern, pola bagaimana proses pengundian dan juga keputusan bagi PRU sebelum ini, memang itu patternnya. Dan dalam masa yang sama, kita harus mengakui bahawa di kawasan luar bandar juga punya bilangan kursi yang cukup signifikan. Jadi sebenarnya dia bergantung kepada pengundi luar juga untuk menentukan bagaimana keputusan. Kali itu saya sebut tadi bahawa orang muda yang berhijrah proses urbanisasi, dan masa mereka tidak juga mendaftar pemilih di tempat baru mereka, kerana belum lagi menetap, belum lagi stabil di tempat mereka, mungkin akan berlaku perpindahan atau baru pindah dan sebagainya. Maka di situ adalah satu proses yang penting. Get out the voters, GOTV, yang dilaung-laungkan oleh parti politik sebenarnya ada sifir-sifir berbeza. Kalau kata saudara Mujibu tadi, ada parti tak perlu orang keluar pun mengundi. Hanya perlu kepada pengundi tegar mereka di kawasan mereka masing-masing, barangkali di luar bandar, kan? Itu akan mempengaruhi pola keputusan pilihan raya. Jadi saya sebutkan bahawa kalau nak tengok adanya signifikan, maksud parti politik boleh buat keputusan anda masing-masing, macam mana mereka mengaturkan, dan rakyat juga dalam konteks nak mendapatkan natijah yang mereka mahukan, maka get out the voters itu harus didefinisikan bagi setiap segmen parti dan juga kelompok masing-masing. Itu saya boleh sebutkan. Cuma saya nak tambah satu perkara lagi, bila sebut tentang penjajaran parti-parti politik dan bagaimana membentuk kerajaan selepas ini, yang mungkin kita pun akan pening kepala setelah dapat keputusan nanti. Entah bila pula nak ada angkat sumpah dan sebagainya. Lebih malang kalau dah angkat sumpah lain lagi. Lepas tu ada SD pula, ada apa lagi kan. Walaupun akta lompat parti dah dikuatkuasakan atau dah diterima, tapi aspek individu, maksudnya individu wakil rakyat itu sendiri sebenarnya dalam menentukan bagaimana mereka dapat memberikan sokongan kepada calon yang terbaik dalam Dewan untuk dijadikan Perdana Menteri. Jadi saya setuju kalau kata kita perlu ada satu figure yang boleh menyelesaikan masalah ini. Dia jadi figure yang rakyat pun merasa ini adalah masanya. Dalam masa yang sama, dalam kalangan parti-parti juga merasakan ini adalah satu figure yang boleh menenangkan semua pihak, boleh memenangkan semua pihak. Itu akan memenangkan rakyat juga untuk masa depan. Mujibu, persoalan yang dibangkitkan oleh Ramzah tu memang ini pun menjadi perhatian sebenarnya. Tapi PAS telah pun membuat kenyataan secara resmi hari ini mengatakan bahawa mereka akan bergabung dengan Perikatan Nasional, walaupun pada mulanya mereka mencuba sedaya upaya untuk bersama-sama dengan UMNO dalam MN, tetapi jelas ianya tidak mungkin akan menjadi kenyataan. Tetapi apakah dengan bergabung bersama dengan PN itu akan memberi juga satu lagi gambaran yang menarik dalam PRU kali ini? Ya, kita tidak nafikan gabungan parti-parti seperti PAS dan Bersatu ini sebenarnya akan menambah dilema kepada pengundi Melayu. Tapi kita juga harus memberi kredit bahawa parti-parti Melayu ini adalah sebuah parti yang mempunyai pengundinya sendiri, ada tradisinya sendiri, ada akar umbinya sendiri, dan ada reputasinya sendiri. Dan sudah tentulah kita melihat dinamika politik Melayu ini dia berubah selepas PRU ke-14 apabila PH naik, naratif Melayu dan Islam itu menjadikan dua ini dia boleh bergabung. Tapi ketika mereka bergabung di bawah Muafakat Nasional, isu-isu yang melingkari pada ketika itu adalah apakah ini sekadar pakatan yang pada ketika itu diperhatikan sebagai sebuah electoral pact, pakatan pilihan raya, ataupun nanti akan diteruskan sebagai sebuah pakatan yang rasmi. Dan pada ketika itu ramai penganalisis yang memerhatikan ini akan hanya menjadi sebuah pakatan strategik yang pada ketika itu pilihan raya kecil lah, electoral pact saja, kerana isu terbesar adalah bagaimana pakatan ini kalau diteruskan secara rasmi untuk merundingkan isu-isu yang paling besar, iaitu siapa nak korban kerusi siapa, kerana sasaran pengundi yang sama itu akan menyukarkan mereka untuk
berkompromi. Sudah tentulah bila kita bercakap dalam konteks UMNO dan PAS yang ada pengundinya tersendiri, ada kawasan dan kubunya sendiri, ini antara yang suka. Dan kita lihat dalam konteks ini barangkali UMNO sudah move on sudah lama, kerana UMNO berpandangan bahawa kalau diteruskan kerjasama ini, walaupun secara umumnya akan memberi kelebihan dalam mengimbangi saingan kepada PH yang pada satu ketika saya rasa masih lagi tidak berjaya untuk meyakinkan pengundi Melayu pada saat ini untuk memilih mereka. Ini satu pakatan yang baik untuk Melayu, tetapi dalam konteks mencari kerusi, yang mungkin bagi saya Barisan Nasional sedar bahawa electoral pact ataupun apa jugalah yang kita boleh katakan selepas ini boleh berlaku selepas pilihan raya, kerana yang diperhatikan hanya alasan saja yang melihatkan Barisan Nasional itu katanya mahu dengan PAS dengan syarat tinggalkan bersatu, dan juga PAS saya rasa tidak mahu meninggalkan bersatu kerana faham kalau bersama dengan Barisan Nasional maka sudah tentu kelebihan PAS dalam dinamika politik itu akan berkurangan, kerana apa yang berlaku itu kita boleh nampak ketidakseimbangan di dalam kedua parti itu akan merugikan PAS berbanding bersama dengan Muafakat Nasional, Perikatan Nasional. Itu dinamika yang kita boleh. Tapi kalau kita nampak yang penting adalah ini akan lebih ditentukan melihat kepada bagaimana keputusan PRU 15 nanti. Ini saya yakin, kerana dalam politik apa juga yang berlaku ni adalah siapa yang memperoleh angka yang diperlukan. Kerana angka yang diperlukan itu adalah penamat kepada pilihan raya. Kalau buat pilihan raya tidak ada siapa capai majoriti, maka saya rasa sia-sialah pilihan raya. Dan sudah tentulah pertimbangan untuk melakukan kerjasama akan dibuat berdasarkan beberapa kriteria. Satu, persefahaman yang sepunya, dan siapa yang memberikan kelebihan, berpakat dengan siapa yang memberi kelebihan. Ini menjadi pertimbangan. Kerana pada satu ketika membawa kita kepada PRU 15, kita tengok cakap-cakap sampai ke tahap kerjasama DAP dan UMNO pun boleh berlaku. Maknanya dinamika politik kita ni sudah sampai ke tahap mereka ini kita tak mau bercakap lah pasal konteks politik Melayu dan Islam, itu mungkin boleh berlaku, tapi sampai ke tahap bahawa mereka sudah menerima hakikat bahawa tidak akan ada lagi parti-parti yang dominan disebabkan perubahan ketara di dalam konteks selera pengundi, taktikal, dan juga sudah tentulah bagaimana kita melihat penjajaran itu boleh berlaku asalkan ianya memberikan situasi win-win, dan yang paling penting siapa yang membentuk gabungan itu boleh mencari satu figura yang boleh memberikan semua pihak itu puas hati dengan gabungan itu. Kerana kalau ini tidak berlaku saya rasa akan runtuh. Sebab kalau kita tengok sejarah pilihan negeri yang menjatuhkan diri sendiri adalah kerajaan, bukan pembangkang tu. Kan? Jadi maknanya isunya adalah siapa yang boleh memegang gabungan itu supaya mereka utuh. Sebab kalau kita tengok Perikatan Nasional merintah orang sendiri yang ni Barisan Nasional lah yang ni kan, dan Datuk Seri Ismail Sabri pun kita dengar ada juga nak tarik sokongan, ada menteri yang kan, tetapi ia utuh kerana ada CSA daripada pembangkang. MOU itu menjadikan itu tidak seteruk berlaku seperti mana yang berlaku di Melaka, di Johor dan sebagainya. Okey, kita di penghujung sebenarnya Fazrul, tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Jadi kita kembali semulalah kepada anak-anak muda ini, dan tentunya lah mereka juga berlandaskan daripada apa yang dilakukan di dalam pilihan raya negeri di Johor dan juga di Melaka. Mereka meletakkan ramai calon-calon muda sebenarnya. Apakah dalam PRU yang ke-15 ini juga kita boleh melihat bahawa mungkin lebih ramai calon-calon muda sebenarnya yang akan dikemukakan, walaupun itulah janji dan juga sebutan yang dibuat oleh parti-parti politik yang akan bertanding nanti. Itu yang kita harapkan. Persoalannya banyak negeri tak berbadun. Jadi semua berebut parlimen. Jadi di mana posisi anak muda nak diberikan? Itu juga satu isu. Isu yang kedua, kita bercakap tentang bagaimana parti dan ketua-ketua parti dan juga mereka yang dominan dalam parti ini yang menentukan strategi. Tapi bagaimana dengan rakyat dan mood rakyat? Rakyat yang dengan ekonomi, sosioekonomi keadaan semasa yang menekan pasca Covid. Jadi apakah akan ada undi tak puas hati begitu? Dalam masa yang sama, kalau bercakap tentang jentera,
ketua parti main peranan sekarang ni untuk menentukan bagi watikah-latikan siapa nak letakkan di posisi tertentu. Dan dengan kedudukan kursi yang kecil berbanding yang sebelum ini, DUN ada paling tidak ada 4 orang. Ini ada seorang aja kalau parlimen. Disebabkan itu ada kemungkinan nanti akan ada protes dalaman. Jentera tak digerakkan dan sebagainya. Kerana itu ini adalah satu dinamik yang kita masih lagi menantikan. Banyak analisis, pelbagai kemungkinan boleh dibuka. Dan dalam masa sama kami harap sangat supaya parti-parti politik beri ruang, kalaupun kursi terhad, bagi ruang kepada anak-anak muda. Kalau nanti menang, mana-mana parti pun kita melihat anak muda akan jadi menteri, akan buat keputusan penting dalam negara. Dan itu yang kita harapkan, kerana saya sebutkan sekali lagi, PRU ini adalah PRU selekoh terakhir bagi generasi lama, dan generasi muda harus disiapkan secara berperingkat. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Fazrul, terima kasih kepada Mujibu kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Saya tak puas lagi sebenarnya, banyak lagi persoalan yang ingin kita bangkitkan, tapi tak apalah. Saya tahu Mujibu akan dijemput semula, begitu juga dengan Fazrul, mungkin akan datang lagi ke ruang bicara ini kerana banyak lagi sebenarnya masa yang kita ada untuk bercakap tentang PRU yang ke-15 ini. Kita juga menunggu-nunggu apakah perkembangan perbuangan mutakhir berkaitan dengan PRU 15 dan juga pilihan raya negeri itu sendiri. Kita ingin melihat apakah banyak lagi perkara-perkara di luar jangkaan akan berlaku sebenarnya. Tapi apapun, insyaAllah kami di ruang bicara ini akan sentiasa membawakan isu-isu berkaitan dengan PRU ini dari masa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.